dia bukan level intern pun. Kalau tempo pun tidak tepat. Kalau tak mahu konten begini jadi popular, jangan komen. Perlu ada SOG dalam tu. Sahur 2 tahun ni banyak sangat kontroversi dalam dunia hiburan. Nak tanya Epu sikit sebab Epu pun tak bukan tak biasa dengan kontroversi. Kalau sebelum ni di atas pentas bersama ramai pernah buat kontroversi semua artis sampai kan stesen-stesen radio, stesen TV, radio pun kadang-kadang macam kata jangan buat kontroversi kan. Tapi sekarang ni baru-baru ni contohnya tanya Epu kan. Stesen TV pun banyak buat kontroversi sendiri sebenarnya. Betul. Bukan artis ni sahaja. Sikitlah macam nak tak nak sebagai seorang penerbit, sebagai seorang producer, sebagai seorang yang buatkan lagu kan. Kes apabila TV station menggadaikan maruah dunia hiburan tu dengan mengambil orang yang tak boleh menyanyi masuk pertandingan. Baru ni kan dalam big stage ambil Iqbal sebagai menyanyi kan. Jadi kontroversi yang berat. Apa pendapat sikitlah mungkin daripada Epo sendiri? Baik, pendapat saya ada dua jawapan, dua karakter kepada soalan ini. Dan kalau saya personally sebagai penggiat seni, saya rasa benda tu agak mengecewakan, yang mana ruang yang ada itu sepatutnya ruang itu sangat terhad sebenarnya. Dan ruang yang terhad itu sedangkan kita ada banyak lagi talent-talent yang berbakat yang layak untuk berada di atas pentas itu, untuk mendapat pendedahan itu, untuk berkarya di dalam platform itu, tapi tidak diberi dan diberikan kepada orang yang sebab dia pertandingan nyanyian. Jadi pertandingan nyanyian yang pertama sekali syarat dia adalah mesti kena boleh menyanyi. Kan? Samalah macam kalau pertandingan lumba lari, mesti boleh lari dulu baru boleh masuk pertandingan lumba lari. Tapi yang ini macam dia mengecewakan saya sebab yang ni memang tahap yang bukan tempatnya di situ. Bukan tempatnya di situ. Dan ini jawapan saya sebagai seorang penggiat seni. Dan kalau saya sebagai seorang peniaga muzik ataupun peniaga show business, ia adalah satu taktik marketing yang berkesan. Sebab masyarakat kita ni sebenarnya diam tak diam, seperti apa yang kami selalu buat dalam lagu kita adalah radical marketing ni makin lama makin menunjukkan kesan kepada branding. So makna lebih ramai mata yang akan memandang kepada isu-isu seperti ini. Jadi dia akan berbalik kepada masyarakat punya masalah lah sebenarnya. Masyarakat kalau tak mahu konten macam ni, jangan tengok. Kalau tak mahu konten begini jadi popular, jangan komen. Jadi bila benda-benda begini berkesan dan menjadi sebagai kalau seorang peniaga di dalam showbiz, ia adalah satu taktik yang berkesan dan taktik yang menguntungkan in a way. Dan itu dua jawapannya. Kalau secara karakter penggiat seni, saya kecewa. Tapi kalau saya jawab sebagai karakter seorang peniaga, ia adalah tactical marketing yang berkesan. Saya setuju sebab itu pun pendapat saya yang sama. Kalau kita jadi astro, itu yang kita buat. Sebab banyak brand ataupun persona ataupun dia sendiri buat tactical yang sama. Tactical yang mana mengundang orang kecam, mengundang orang, bukan dia je, orang pun buat benda yang sama sebenarnya. Dan dalam itu yang setiap kali interview selepas single drama kita mengingatkan orang tentang isu ini. Kalau tak suka, jangan komen. Sebab bila anda komen, ia akan menyumbang kepada algoritma itu. Algoritma itu akan merebak dan tular. Ya, dan sebab itu ia dianggap sebagai benda yang berkesan. Jadi bila benda itu berkesan dan menjadi, orang akan buat lagi. Jadi kalau nak benda ni berhenti sebenarnya, apabila kita nampak benda yang kita tak suka, jangan komen. Buat tak tahu. Tapi sikit seriously lah. Ya. Tengok tak masa tu persembahan Josman Iqbal tu? Saya tengok. So, sebagai seorang penulis lagu, sebagai seorang komposer, boleh menyanyi ke tidak sebenarnya? Kalau boleh menyanyi pun, tak boleh menyanyi pun, boleh ke diajar kalau dah macam tu sebenarnya? Itulah. Jujur. Okey. Kita ambil kira semua faktor Saya nak jadi se-neutral yang boleh dekat sini. Bukan sebab duit tau, maksudnya boleh tak jadi penyanyi? Ya, betul. Yang betul-betul bagus. Penyanyi, yang menyanyi. Maknanya bekerja dia adalah bukan sebab dibayar untuk buat lagu Baik. Paling kurang saya nampak adalah dia perlukan latihan secara serius at least 3 tahun untuk dia menyanyi di dalam tempo yang betul sahaja. Ini belum kita cerita note segala sense yang lain, ini belum kita cerita itu. Dalam tempo sahaja paling kurang adalah 3 tahun. Sebab nyanyian ni adalah sebuah pekerjaan sebenarnya. Ramai orang, saya sendiri cari makan, bekerja dalam bidang nyanyian ni. Jadi kita kena bagus baru kita boleh dipanggil penyanyi. Tapi masalah yang paling asasnya adalah masalah tempo. Bila tempo pun kita tak boleh ikut, maknanya kita sangat lemah. Dan sebenarnya kalau kita letakkan level-level penyanyi ni di dalam jawatan sebuah organisasi, dia bukan level intern pun.
Kalau tempo pun tidak tepat. Itu sebab itu adalah sense yang sangat asas tentang tempo. Jadi tapi kita percaya yang dengan hard work setiap orang akan boleh menyanyi dengan baik, dengan hard work. Tapi kena hard work dan ambil serius kerja ini sebab ada ramai orang yang serius dalam buat pekerjaan nyanyian ni. Dia tak main-main sebab tu dia boleh menyanyi dengan bagus, menyanyi dengan baik. So tone suara dia boleh lah. Tone suara boleh lah. Ada bunyi. Dan cuma dia perlu macam saya cakap, itu yang saya cakapkan tadi itu adalah yang paling asas. Itu yang paling asas. Tone adalah dekat level yang seterusnya untuk dia perbaiki. Cuma kalau untuk orang yang dengar secara umumnya pun tak boleh nak terima dia punya nyanyian berdasarkan apa yang saya nampak komen-komen di social media. Jadi dia perlu selesaikan yang paling asas sekali. Masalah asasnya adalah masalah tempo tu yang first sekali. Yang saya nampak macam betul-betul bagi saya yang membuatkan saya rasa kecewa adalah tidak seharusnya di atas platform itu di hadapan berjuta-juta pasang mata nyanyian off tempo. Nyanyian off key kita boleh faham yang ada masalah pressure live. Macam saya cakapkan tadi, kalau nervous kita akan susah nak kontrol kita punya tukar. Tapi masalah tempo adalah seasas masalah kiraan. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Paul, kalau lah Iqbal bertanya pada Epun minta nasihat setelah apa yang berlaku pada hari Ahad lepas, apa nasihat Iqbal, nasihat Ipul pada dia sekarang lah untuk situasi sekarang ni kan? Mana sempat nak belajar 3 tahun kan? So apa nasihat, apa yang patut dia buat? Patutkah dia teruskan ke apa ke? Epul punya pendapat inilah. Bagi saya sebenarnya personally nasihat saya adalah bukan sekarang. Macam saya cakap tadi, sekurang-kurangnya 3 tahun training yang serius, praktis yang serius, baru diteruskan kerjaya nyanyian tu kalau nak jadi penyanyi. Dan itulah jawapan saya. Siapa dia kena buat? Apa dia kena buat ni? Dia nak teruskan ke apa macam ni? Kalau tanya saya, seeloknya sekarang bukan masa yang sesuai untuk teruskan kerjaya nyanyian. Ya. Epul baik tak nak cakap. Okey, saya faham. Tapi sebagai seorang dalam bidang industri hiburan, kita tahu ramai yang kecewa. Epul pun salah seorang lah, juga kecewa juga dengan apa yang berlaku ni. Okey, Epul. Epul, drama band. Ya. Come on, apa cerita? Baik, 2022 ni. 2022 insya-Allah kita akan mulakan dengan single terbaru kita dalam masa paling lama, sebulan lebih lagi, sebulan setengah lebih kurang macam tu. Singlenya kita dah siap rekod. Cuma proses sekarang adalah proses untuk merakamkan music video saja. So bila music video ready, maknanya kita ready untuk release kita punya next single. Dan next single ni yang istimewanya adalah kita secara pertama kalinya kita kolaborasi dengan sebuah lagi band. So maknanya ini adalah drama band X SOG. Wow, SOG. SOG, betul. Kalau yang dah dengar SOG, dah dengar karakter SOG macam mana, dah dengar drama band, dah dengar karakter drama band macam mana. Jadi untuk single terbaru ini adalah single yang menggabungkan dua karakter ni dan menjadi satu lagu. Dan macam biasa, kita punya lagu kita akan sampaikan mesej yang bukan cinta, tapi lagu ini, lagu next ni adalah lebih kepada mesej masyarakat. Pecah kepala lah. Lagu mesti pecah kepala lah ni. Pecah kepala sikit lah. Dia rock lah. Dia berkonsep rock. Cuma dia tak terlalu keras, tak terlalu lembut. Tapi dia... Tapi kalau dia ada SOG, menjerit juga lah sikit. Akan ada scream tu dekat dalam tu. Sebab kita rasa lagu ni dia hanya lengkap bila SOG ada. Sebab lagu ni masa dalam pembikinan pun kita dapat rasa yang dia punya tahap kekerasan tu perlu ada SOG dalam tu. Dan kebetulan SOG ni memang kawan kami yang rapat. Dah ada tajuk? Tajuknya adalah tajuk satu spesies binatang. Dan tajuknya adalah ular. Dan cerita dia, kalau dah dengar tajuk macam tu pun rasanya dah tak naklah tanya banyak sangat kan sebab lagu belum keluar kan. Tapi dah faham lah lebih kuat. Maksudnya tajuk dengan jalan cerita tu lebih kurang kan tu? Adalah sikit? Mesti ada kaitannya. Ular punya karakteristik, ular punya perbuatan, macam itulah lebih kurang yang boleh saya ceritakan sekarang lah. Dan kalau adalah orang yang berkata kan, sebab kata dengan cerita lagu ni yang baru ni pun mungkin bakal menimbulkan kontroversi sikit ke, sebab biasalah bila kita buat social commentary je, ada orang tak suka jadi kontroversi, sedangkan benda tu cuma pendapat, cuma luahan kan. Sepanjang selepas kira-kiranya 2-3 tahun ni lah kan, benar ke sebenarnya drama band sebenarnya memang tak berapa disukai oleh TV station, kalau boleh dia nak elak keluarkan korang? Sebenarnya kalau saya nak menjawab bagi pihak mereka, tak tepat lah macam tu kan. Cuma apa yang kita boleh cakap, you rasa macam mana? Mungkin kita tak berapa sesuai untuk dikedepankan berdasarkan kontroversi yang tercetus. Dan sebenarnya kita, macam yang saya cakap, kita hanya menyampaikan mesej dalam lagu-lagu kita. Kita hanya cuba menghasilkan karya-karya yang berimpak kepada masyarakat. Dan kalau
stesen-stesen TV, stesen radio tak nak mengedepankan kami, it's okay, kita faham situasi itu. Cumanya kami yang boleh kami janjikan adalah kami akan terus berkarya, insyaAllah. Dan Apple dan juga Ramadan tetap akan sama saja seperti dahulu, tak akan ubah semata-mata. Bukan sell out Setakat ini kita tak sell out, yang mana kita masih mengekalkan pendirian yang setiap karya seni itu biar ada impactnya kepada masyarakat. Dan kita suka bekerja macam tu, sebab kita sebelum kita nak memuaskan hati orang lain, kita kena temui, kita kena capai dulu apa yang kita nak dalam diri kita. Dan bila kita dah capai itu, penerimaan orang bukan atas kawalan kita. Tak apalah pun, YouTube ada, Spotify ada kan. Besar kan. Okay pun, thank you so much. Good luck. Nak tunggu lagu Ular awak tu. Thank you, Abul. Baik. Thank you bang.